Itu bahagian yang pertama yang membicarakan tentang kematian, keutamaan mengingati kematian, kemudian bentuk-bentuk kematian. Bahagian yang pertama dia membicarakan tentang sebelum kita mati. Sebelum kita mati itu bahagian yang pertama, sampai 200 muka surat. Dia membicarakan daripada persediaan kita untuk mati sampailah kita mati. Itu 200 muka surat yang pertama. Kemudian dia masuk kepada bahagian yang kedua, dia membicarakan tentang kiamat, tentang neraka jahanam, syurga, dan perbahasan di alam akhirat. So ada dua bahagian yang dipecahkan dalam kitab ini. Kitab ini merupakan sebahagian saduran daripada kitab Ihya Ulumuddin di bawah tajuk Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Itu membicarakan tentang kematian dan juga apa yang berlaku selepasnya. Jadi ada dua, tentang kematian itu, nak mati, kemudian wa ma ba'dahu, dan selepas kematian. Jadi itu tajuk dia terbahagi kepada dua bahagian. Dan kita telah membicarakan tentang pengantar penerbit. Kata-kata dia kita habis dekat pengantar penerbit itu. Daripada malam ni insya-Allah kita akan masuk kepada bahagian yang pertama, iaitu muka surat yang ketiga. Bahagian yang pertama kita masuk kepada muka surat ketiga. Itu tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama yang disebut oleh Imam Al-Ghazali iaitu kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Ini membicarakan tentang bahagian kematian dan juga dorongan, sokongan kita untuk selalu kita ingat kepada kematian. Bahagiannya tajuk yang pertama. Kata Imam Ghazali, ketahuilah sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan menyintai kesenangan-kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Kata Imam Ghazali, orang yang tenggelam dalam urusan dunia ini, dalam kehidupan seharian, sibuk dengan urusan-urusan dunia yang penuh dengan tipu daya dan menyintai kesenangan-kesenangannya. Apa yang ada di dunia ni, benda perkara-perkara yang menyeronokkan, dia kata pasti hatinya akan lalai. Sibuk kita dengan urusan dunia ni menyebabkan hati akan lalai dari mengingat kematian. Maka kata Imam Al-Ghazali, akibatnya jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membencinya. So golongan manusia yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada mukaddimah ni, dia kata orang yang tenggelam dengan urusan dunia ni, dia tertipu dengan tipu daya kehidupan dunia ini, menyebabkan dia jadi mencintai dunia yang kesenangan-kesenangannya, kemudian lalai dengan kematian. Apabila mereka ni kita ingatkan tentang kematian, dia dengar cerita tentang mati ni, orang bisnes tengah fikir macam-macam masalah, inflasi lah, itulah inilah, tiba-tiba cerita tentang mati. Jadi no point lah. Kita sana berada dekat bumi, kita mesti look forward kan, tengok depan, so fokus daripada benda itu. Cerita tentang kematiannya, itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali, tidak suka dan membencinya. Dia sampai peringkat itu. Maka kata Imam Ghazali, mereka itulah orang-orang yang tegur dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau golongan yang sebegini, Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, maksud ini Nabi Muhammad memberi pesan, sesungguhnya maut yang kamu lari darinya itu pasti akan mendapatimu, lalu kamu semua akan dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui.
segala yang ghaib dan yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innal mautal, wahai Muhammad, kamu katakanlah kepada mereka, ini golongan-golongan yang lalai, yang tenggelam, yang tertipu daya dengan dunia, yang hanya ingat dunia je dia tak ingat akhirat. Sungguhnya innal mautal lazi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, seolah-olah kamu rasakan kamu tak mati. Dunia ni saja, segala-galanya di dunia ni. Fa innahu mulaqikum, kata Allah SWT, sesungguhnya kematian itu akan datang menjumpai kamu, akan mencari kamu. Kamu tidak akan kekal selama-lamanya. Summa turaddu, kata Allah SWT, kemudian kamu akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang zahir. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang mana kamu semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberitakan, akan diceritakan kepada kamu tentang apa yang telah kamu lakukan di muka bumi ini. Jadi tak boleh lagi, kata Imam Al-Ghazali, diberi tempelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, manusia pada dasarnya terbahagi kepada 3 golongan. Manusia pada dasarnya terbahagi ke dalam 3 golongan. Ada yang tenggelam dalam urusan duniawi, kata Imam Ghazali. Yang pertama, ada yang tenggelam dalam urusan duniawi. Kemudian ada yang bertaubat. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada yang bertaubat. Dan ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Kata Imam Ghazali, manusia ni pada dasarnya, pada asasnya kita boleh bahagikan kepada 3 golongan, 3 kategori. Yang pertama, ada yang tenggelam dalam urusan duniawi. Itu yang mukaddimah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, yang diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada jenis manusia yang ini bertaubat. Dan yang ketiga, ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Arifin ni maksud dia mengetahui, tapi secara detail kita akan tengok lepas ini. So ada 3 golongan, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian dia pergi kepada yang pertama ni, dia kata orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, golongan yang pertama, yang tenggelam dalam urusan dunia ini, dia ni tidak akan ingat kematian, sibuk dengan urusan dunia. Kalaupun dia ni diingatkan ataupun dia teringat tentang kematian, kalau diberikan ingatan kepadanya tentang kematian, apa sebenarnya reaksi dia? Dia meratapi dunianya. Dia kata, Allah, mati, dunia aku tinggal ni, ini, rumah tinggal, isteri tinggal, anak tinggal, harta tinggal, syarikat tinggal. Oh, yang tu bisnes tu siapa nak jaga, projek yang tu siapa nak teruskan, yang ni siapa nak uruskan, ladangnya di luar negara kan, di Turkistan, Gostan, syaitan. Itu cerita Piramli kata kan. Jadi dia, walaupun dia ceritakan tentang mati, Allah nak mati, siapa nak urus semua benda-benda dunia, yang dia risaunya, yang dia ratapi, yang kata Imam Ghazali, adalah dunianya. Maka kata Imam Ghazali, ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jenis yang pertama. Cerita tentang kematian dia bukan nak menginsafi, nak bertaubat, nak jadi lebih baik, tapi dia risau tentang Allah nak tinggalkan dunia ni, siapa nak urus semua benda ni. Jadi menyebabkan dia sebenarnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ghazali, ni masuk golongan yang kedua. Dia kata orang yang bertaubat, ni golongan yang kedua. Dia kata orang yang bertaubat itu akan memperbanyak mengingat mati.
sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Dan ini makin menyempurnakan taubatnya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahawa kematian itu akan datang dikala taubatnya dirasakan belum sempurna dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Rasa takut mati pada orang seperti ini masih boleh dimaklumi, dan ia tidak termasuk ke dalam golongan-golongan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, golongan yang kedua ni kata Imam Ghazali ialah golongan yang bertaubat. Maksudnya mula-mula mungkin dia tenggelam dengan kehidupan dunia, urusan dunia, kemudian dia nak bertaubat, ataupun dia ni golongan memang golongan yang jenis nak bertaubat. Dia tak tenggelam pun dengan urusan dunia, tapi dia ni kehidupan dia di dunia ni dia ingat akhirat. Jadi dia sentiasa berhati-hati. Itu golongan yang bertaubat. Dia memperbanyakkan mengingat mati, sehingga kata Imam Ghazali, bangkit dalam hatinya rasa takut dan gemetar. Boleh ingat mati, besok aku mati ni macam mana, apalah amalan nak bawa, apalah kebaikan yang boleh bawa, apalah amalan yang boleh bawa. Teringat pula dosa masa zaman muda-muda dulu, semua benda dia langgar kan, airnya ke, perempuannya ke, barang orang, halam, haram, semua halam bagi dia kan. Boleh tak boleh, semua dia langgar zaman muda dia tu kan. Dia bukan kira orang, zaman tu zaman tengah, semua benda serba boleh lah. Tak ada yang tidak boleh bagi dia kan. Dia teringat Allah Rabbi dah lepas zaman tu. Ni masa dia nak bertaubat. Jadi dia ingat dalam hati dia, yang mana di hatinya rasa takut dan gentar. Lahir dalam diri dia rasa takut dan gentar. Inilah, saya rasa inilah golongan kita yang ramai. Kebanyakan itu. Yang pertama, saya rasa yang pertama tu dia tak mari pun dah surau tu. Mungkin kita ni golongan yang kedua. Golongan yang kedua yang kita rasa banyaklah kelemahan dulu yang kita buat, kesalahan yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita betulkan. Kita termasuk dalam golongan yang kedua. Kemudian bila kita ingat perkara itu, dia akan melahirkan rasa takut dalam diri kita, rasa gentar. Bila ada dalam diri kita rasa takut, ada dalam diri kita rasa gentar, itu tanda iman dah ada dalam diri kita. Kemudian dan ini makin menyempurnakan taubatnya. Bila ada rasa takut, ada rasa gentar dalam diri kita, inilah yang akan menyempurnakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, yang mana rasa bila kita berfikir tentang amalan-amalan yang telah kita lakukan itu, boleh jadi kata Imam Al-Ghazali, rasa takut itu tentang takutnya mati yang nak datang tu. Sebab kita nak mengingati mati kan, ingat mati, takut Allah nak mati, amalan tak cukup tu. Tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahawa kematian itu akan datang dikala taubatnya dirasakan belum sempurna. Jadi dia risau. Risau, nak bertaubat kan ni, tapi mati nanti sempat tak nak bertaubat sebelum mati? Allah Ta'ala terima tak tahu taubat kita? Itu yang dirisaukan. Dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Bila fikirkan amalan, salah silap yang dah kita buat, dosa-dosa yang dah kita buat, nak mati dah hampir ni, maka boleh counter balik tak? Nak kira pahala dengan dosa tu, kalau timbang tu yang mana berat, boleh counter tak? Dia fikir tu. Dia merasakan bahawa belum cukup lagi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut mati pada orang seperti ini masih boleh dimaklumi. Rasa takut tu boleh difahami. Begitu. Dan jenis yang begini, rasa takut kepada mati, rasa takut mati, takut kepada mati, seolah-olah ayat ni dia kata takut mati tak nak mati. Dia kata, jadi rasa takut mati pada orang seperti ini masih boleh dimaklumi, boleh difahami, dan dia tidaklah termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man kariha liqa Allah
karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali bukan maksudnya dia takut mati itu sehingga dia tak nak jumpa dengan Allah. Tapi sebenarnya dia takut mati itu dan berarti kata Allahu Akbar, amalan tak cukup lagi, bekalan tak cukup lagi, dia rasa dosa tu berat lagi daripada pahala, sedekah tak cukup lagi, infak tak cukup lagi, solat banyak tinggal tak qada lagi, solat sunat tak buat lagi, dosa dengan mak, dengan ayah, dengan jiran, adik-beradik banyak tak settle lagi, dengan orang tak settle, dengan Allah tak settle lagi. Allahu Akbar. Rasa pada diri tu. Jadi rasa bila perasaan itu datang, rasa jangan mati dululah. Itu. Jangan mati. Itu yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taklah termasuk dalam golongan ini. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Sesiapa yang benci, tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak mahu bertemu dengannya. So bukan golongan yang sebegitu, kata Imam Al-Ghazali. Orang seperti itu sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut atau dengan Allah, kata Imam Ghazali. Tetapi ia hanya takut jangan-jangan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang kurang sempurna dan lalai. Ia laksana seorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya kerana sibuk mempersiapkan diri supaya pertemuan itu mendatangkan kecintaan sang kekasih. Jadi ia tidak boleh dianggap keberatan terhadap pertemuan tersebut. Ini diberikan gambaran oleh Imam Al-Ghazali bagaimana yang dikatakan takut mati itu tadi, golongan yang bertaubat ni bukan dia tak nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia berikan gambaran sebagai seorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya. Maksudnya kita nak bertemu dengan Allah ni lewat lambat sikit temu dengan Allah, minta extend sikit jumpa. Sebab apa bagi lewat sikit, minta lewat sikit supaya kita boleh prepare dari sudut amalannya, dari sudut infaknya, dari sudut taubatnya, ibadahnya, solatnya, sedekahnya, amal-amal sunatnya, yang berkaitan dengan manusia, kita settle semua sekali. Dengan mak, ayah, adik-beradik, jiran, kawan, semua kasih settle. Itu yang dimasukkan dari Imam Ghazali, minta lewat itu. Bukanlah dianggap dia ni keberatan, tak nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri khas orang yang bertaubat ialah fokus pada persiapan untuk pertemuan dengan Rabbnya. Jadi ciri yang khusus pada orang yang bertaubat, golongan kita ni lah yang nak jadi baik ni bagaimana, ialah kita perlu ada fokus pada kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengurangi perhatian kepada hal-hal yang lain. Bukan setakat kita fokus untuk siap bertemu dengan Tuhan, jadi hasil daripada kita buat persiapan itu, maka kita akan kurang perhatian kepada hal-hal yang lain. Kalau tidak begitu, bererti ia tidak termasuk orang yang tenggelam dalam urusan duniawi semata-mata. Kalau tidak begitu, bererti ia termasuk orang yang tenggelam dalam urusan duniawi semata-mata. Kita tak boleh katalah kita ni nak bertaubat, nak jadi baik semua kan. Kononnya kita ni golongan yang kedua. Tapi sebenarnya kita tak ada fokus. Tak ada fokus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, kita tak pula mengurangkan perhatian kita kepada urusan dunia. Sibuk juga lagi dengan urusan-urusan dunia ni, dengan Allah pun kita buat tak tahu, kemudian kita mengaku aku ni golongan yang bertaubat. Jadi kata Imam Ghazali, tak, kalau tidak begitu, dengan dua syarat yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali, sebenarnya kita ni termasuk dalam golongan yang pertama, iaitu golongan yang tenggelam dalam urusan duniawi semata-mata. Jadi bolehlah kita cek diri kita masing-masing, tepuk dada, tanya iman kita, apa persiapan kita ni golongan yang mana, golongan yang pertama ke ataupun kita termasuk
golongan yang kedua. Boleh kita muhasabah diri, kita tengok mana angle-angle yang boleh kita perbaiki, boleh kita ubah kan. Dan kalau kita rasa banyak kelemahan tu lagi, kita perlu banyak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia takkan ubah nasib kita. Nasib kita ni Allah Taala takkan ubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib sesuatu kaum, diri kita ni Allah Taala takkan ubah, melainkan kita dalam diri kita sendiri ni ada cetusan, ada trigger. Kita rasa kita nak jadi lebih baik, kita nak ubah daripada kumpulan yang pertama tenggelam dalam urusan duniawi. Kita rasakan aku ni kita perlu berubah, tingkatkan amalan, ubah daripada golongan yang tenggelam dengan urusan dunia, kita nak masuk kepada golongan yang bertaubat. Pertama kena ada cetusan itu. Nak buat terus kita memang tak mampu, tapi apabila ada cetusan, ada dalam diri kita itu rasa Allahu Rabbi, ini dah hanyut jauh dah ni, kita perlu U-turn, perlu corner, ambil jalan lain, tak boleh teruskan dengan kaedah yang kita ada. Maka ketika itu kita kena doa dengan Allah Subhanahu wa taala, kena minta tiap-tiap hari, tiap-tiap lepas solat, minta apa yang pertama? Kita perlu minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berikan kita kekuatan. Kita tak mampu tuan-tuan. Untuk berdoa pertama kena ada cetusan tadi dalam diri kita. Allahu Rabbi, aku ni rasa macam tersasar, banyak benda perlu diperbaiki. Minta dengan Allah. Bila kita minta dengan Allah, ketika itu Allah akan buka jalan. Minta doa, ya Allah bantu, beri kekuatan, berikan petunjuk, berikan taufik kan. Minta dengan Allah. So kita dah ada cetusan dalam diri kita. Masa ketika itu kita minta dengan Allah, minta dan Allah pun bukannya dia bagi terus kan, makan masa untuk kita perbaiki. Bila Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan, baru kita boleh bergerak nak ubah daripada tenggelam dengan kehidupan duniawi itu untuk pergi kepada golongan yang bertaubat. Terus sedikit kita pun mengenali diri, hati kita yang keras itu pun jadi lembut sikit. Barulah kita boleh mengenali diri kita, menginsafi diri, baru kita boleh redha dengan diri sendiri. Kita kenal dengan diri kita, baru kita boleh menginsafi diri kita sendiri dan kita mengakui kelemahan diri. Itu mengakui kelemahan diri itu. Banyak buat salah, banyak buat silap, tak bertaubat. Baru kita hilang sifat takabur dalam diri. Yang ni aku buat salah, yang ni aku buat salah, yang ni tak betul, yang ni aku kena baiki, yang ni salah, orang ni cakap betul, yang ni cakap ni. Kita masa tu kita dah boleh buat nota dah boleh buat diary. Apa perlu kita buat? Yang ni kelemahan aku satu, kedua kelemahan aku yang ni, ketiga kelemahan aku yang ni. Tik, buat checklist satu-satu. Perangai pula, dari perangai aku yang buruk nombor satu apa dia, perangai aku yang buruk nombor dua apa dia, perangai aku yang buruk nombor tiga apa dia, nombor empat checklist. Ini semua perangai aku yang buruk. Tidak ada orang yang lebih mengenali diri kita melainkan diri kita sendiri. Kita boleh tipu dekat pejabat, kita boleh tipu bos kan. Bos kita boleh tipu, balik rumah mak ayah kita boleh tipu, adik-beradik kita boleh tipu, ada suami kita boleh tipu, isteri kita boleh tipu, anak-anak kita boleh cover lain terus sini. Tapi sebenarnya yang kenal diri kita siapa? Kita yang tahu aku ni sebenarnya orang macam mana. Tak ada orang yang lebih mengenali kita tahu. Apabila kita dah boleh minta dengan Allah, doa dengan Allah Ta'ala, buka pintu hati kita, cetusan tu dah ada. Bila kita kenal, nampak aku ni termasuk golongan yang pertama, minta dengan Allah Ta'ala, buka hati, baru kita nampak diri aku yang ni sebenarnya. Ketika itu kita dah boleh mengakui diri kita, menginsafi diri kita. Ini perangai aku buruk pertama, ini dua, tiga, ni semua ni kena baiki. Dosa yang aku buat dah boleh kira pada muda dulu, yang ni aku buat, orang ni kena, yang ni orang ini aku buat, aku tak settle yang ni. Kita dah boleh buat checklist satu banyak, kita boleh listkan semua. Maka pada kita itu baru kita boleh bergerak.
Bila kita mengenali diri kita, kelemahan diri kita, dan kita mengakui kelemahan diri kita, turunkan keegoan diri tu. Kan biasalah orang lelaki ni dia ego dia lebih sikit kan, banyak kawan lain dia kan macam okey dia. Biasalah perangai orang lelaki al-rijal, perangai orang lelaki tu kena ada sifat begitu baru dia boleh menjadi seorang pemimpin. Tapi dalam konteks untuk kita memperbaiki diri, kita nak banyak benda kena baiki. Kadang-kadang bila kita jadi seorang bos tu, banyak benda sebenarnya orang bawah kita cakap betul daripada kita, tapi sebab kita bos, kita je lah betul kan, kita je best kan, untuk orang lain tak boleh. Kita pun nak cover lain je kan, macam okey je, sebenarnya tak okey pun kan, tapi cover lain kita sebab kita bos, orang takut kan. Tapi bila kita menginsafi diri balik, buat checklist balik, tak patut sebenarnya buat gini, dia orang ni bukan tak tahu sebenarnya, tahu tapi dia orang ni segan, dia orang takut dia kan. Benda-benda macam ni kita boleh buat checklist, kita checklist balik. Kita pun ketika itu kita boleh turunkan keegoan kita, dan kita plan untuk diri kita, bagaimana kita nak ubah diri kita ni daripada yang tenggelam pada dunia tadi, kita nak jadikan diri kita ni lebih baik, supaya kita bertemu dengan Allah nanti kita tak termasuk golongan yang pertama, kita boleh ubah diri kita kepada golongan yang kedua, yang baiki diri. Buat checklist satu susun, dan kita mula buat plan, bergerak. Yang ni aku nak baiki bila ni, nombor 1 punya kesalahan, kelemahan aku ni aku target 2 bulan settle. Biasalah tuan-tuan ni, orang planning ni, orang bisnes dia ada plan. Dia nak achieve satu benda tu, dia ada plan. So untuk akhirat kita ni, kita kena ada plan juga, ada achieve kita, kena achieve bila. Yang ni kelemahan aku ni, aku nak settle bila. Dengan orang ni aku nak settle bila. Dengan orang ni aku nak settle bila. So kita boleh target dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. So insyaAllah lepas ni hati akan jadi bersih, suci. So tu peringkat dia pertama, dia berubah kepada pada golongan yang kedua, golongan yang bertaubat. So benda-benda itu kerangka asas perlu kita bina pada diri kita masing-masing untuk jadilah lebih baik, jadi golongan yang bertaubat. Okey, kita tengok terus dekat sini. Kemudian kata Imam Ghazali, sedangkan orang yang arif, orang yang arif ni golongan yang ketiga. Ini golongan yang hebat-hebat lah. Sedangkan orang yang arif sentiasa mengingat kematian. Itu golongan yang memang dia ni selalu ingat kematian. Bukan baru nak bertaubat, memang hidup dia ni memang selalu ingat kematian. Start daripada dia kecil, dia besar, zaman muda dia, dah berumur dia, ini memang daripada original dia. Original dia memang dah ada dah perangai begitu. Kita boleh tengok tuan-tuan kawan-kawan kita ni, kadang-kadang kita kenal, dia ni macam mana ni, aku tengok kawan dia pada sekolah dulu memang baik, macam malaikat aja. Kita pun pelik, aku ni jangan lock kan, boleh pening, pusing sana, pusing sini, macam-macam benda gitu. Tapi tengok dia ni, Allah Rabbi, Allah cipta dia tu, dia kata macam malaikat hidup kan. Daripada sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, perangai Allah Rabbi baik sungguh, taatnya, ibadatnya, mak ayahnya, amalannya, memang kita fikir memang dia ni seolah dicipta untuk jadi orang yang baik, seolah malaikat yang hidup. Aku ni nak juga jadi baik, tapi macam-macam pula kan, benda nak cover, nak buat kan. Kadang-kadang okey, stabil, kadang-kadang tak berapa stabil kan. Ada kita boleh nampak kawan-kawan kita yang begitu kan. Tapi yang jenis yang macam ini ni, jenis yang disebutkan oleh Imam Ghazali ni memang sentiasa mengingat kematian. Okay. Kerana baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Bagi golongan al-arifin ini, golongan yang arif ini, dia merasakan bagaimana, kata Imam Ghazali, dia merasakan bahawa kematian itu adalah saat untuk bertemu dengan kekasih. Putusnya nyawa dia itu adalah untuk dia bertemu dengan kekasih, sesuatu yang menggembirakan. Bukan macam golongan yang kedua tadi, rasa takut kan, rasa takut, ada rasa harap, khauf dengan raja. Takut, dan kadang takut tu kita mengharapkan ampunan Allah. Kalau golongan yang pertama tu lagi lah, dia tenggelam terus, memang tak nak langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang al-arifin ini ialah waktu kematian itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu.
sebab adalah waktu untuk dia bertemu dengan kekasih. Tuan-tuan lah, kita outstation, kena setahun 2 tahun duduk overseas, balik nak jumpa orang rumah. Allah Rabbi, sebelum ni tengok online dia video call je kan, ataupun outstation kena kerja tempat lain ke luar negara, kena duduk negeri yang lain jauh, dia nak balik tu Allah Rabbi, kan, rasa nak jumpa kekasih tu, seronok jumpa isteri, jumpa suami kan, tu rasa dia itu lain. Ataupun jumpa rindu pada mak ayah kan, itu disebutkan, maksudnya saat yang ditunggu-tunggu, saat bertemu dengan kekasih, bukan sesuatu yang ditakut, tapi sesuatu yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan. Itu golongan al-arifin. Dan seorang yang sedang mabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Jadi golongan al-arifin ini, dia dah sampai peringkat dia mabuk cinta, teringat sang pencipta, teringatkan kepada Tuhan dia, dan dia tidak pernah lupa dengan Tuhan dia. Dia ingat tentang kematian tu, dan dia sentiasa beramal, beribadat, sebab dia nak bertemu dengan kekasihnya. Sentiasa prepare diri tu untuk bertemu dengan Allah ni. Allah, tunggulah saat mati ni Allah. Bukan minta mati lain, itu dilarang. Tapi dia buat preparation. Diri tu memang dia merasakan hidup ni merupakan satu ujian, dan dia perlu lepas hidup ini, dia untuk pergi next step. Macam kita lah tuan-tuan belajar peringkat SPM, degree, first degree, second degree kan. So kita nak, kalau SPM tu, kalau degree tu kita buat exam, nak exam kan, study kita tahu, sebab kita ada sesuatu yang nak kita capai. Kalau tuan-tuan bisnes, okey, kita nak achieve ni, tahun ni untung kena 10 juta katakan. So kita nak target benda tu, kita nak achieve benda tu. So kita ada benda kita target. Kalau kita belajar, okey, exam tu last final. Bukan kita takut, kita tunggu tu exam, buat prepare baik-baik, buat betul-betul, jawab yang elok. Kita tahu lepas exam ni besok, kita dah nampak dah di punya masa depan tu, prospek kerja dia, apa peluang-peluang bisnes yang ada. Orang itu duk tunggu kita, orang ini kata nak ambil kita kerja, kita dah nampak dah kerangka selepas itu. Begitulah yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, golongan Al-Arifin ini. Dia mabuk cinta kerana takkan pernah lupa janji bertemu. Dalam erti kata, dia tidak pernah lupa untuk beramal ibadat. Salatnya dijaga, qabliyahnya, ba'diyahnya, salat nawafil dia jaga, puasa sunat dia jaga, amalan sedekah dia jaga kan. Semua amalan sunat tu dijaga dengan baik. Yang wajib tu confirm lah. Kemudian kalau ada benda-benda maksiat ni, memang dia jauh. Dia tak nak benda-benda maksiat ni. Hatinya itu penuh mengharapkan nak bertemu dengan kekasih ni. Dapat golongan macam ni, kita memang selamat. Kalau tuan-tuan lah kot, mungkin sebahagian daripada kita ni berada pada golongan ini, golongan Al-Arifin. Saya ni golongan yang kedua, pun baru-baru nak bertaubat, tak sampai ni golongan orang hebat-hebat ni. Cuma bila kita dengar tu, kita ambil inspirasi. InsyaAllah kita daripada golongan yang bertaubat ni, kita harap kita boleh sampai kepada golongan Al-Arifin satu hari nanti. Mungkin buat masa ini kita cuba perbaiki bagi, insyaAllah akan datang kita akan sampai pada level Al-Arifin. Pada ketika itu kita rasa macam mungkin ketika umur 50, 60 lebih, 70, sebelum kita mati lah. Kita katakan sebelum kita mati nanti, sampai peringkat kita nak mati nanti, nak bertemu dengan Allah, pada ketika itu kita dah kata, Allahu Rabbi, tak sabar-sabar ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku mati pun aku sangat redha ya Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Pada ketika itu, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha nak bertemu dengan kita, dan kita pun redha dengan Allah. Di ayat tu kalau kita tengok, Allah takdimkan, Allah Ta'ala datangkan ayat tu dengan perkataan radhiyallahu anhu. Allah dulu yang redha untuk bertemu dengan hamba dia. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Yang kedua baru hamba kita tu redha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuan-tuan, ini martabat arifin. Sampai peringkat nanti sebelum kita mati, Allah tu dah macam
Tunggu-tunggu je masa date untuk kita mati, asbab kita mati kan. Dan kita pula rasa Allahu Akbar. Kita rasa dah macam bukanlah kita ni bagus sangat, perfect sangat, tapi kita rasa bersedia untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasih. Bagi orang kan, golongan arifin ni dia memang harap untuk bertemu dengan kekasih dia. Dia kata sini orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat, dan ia sangat gembira saat kematian itu datang. Jadi golongan al-arifin ini yang mengharapkan, yang sibuk cintakan kematian, mabuk dengan kecintaan untuk bertemu dengan Sang Pencipta, rasa dia bagaimana, kata Imam Ghazali, dia rasa datangnya kematian itu lambat. Dalam dia teruskan kehidupan dunia ni, bukan dia tolak dunia, terus bisnes, terus buat kerja terus kan, tetapi dia merasakan lambat lagi nak mati ni, sebab dia dah ada preparation. Dia rasakan kematian itu lambat, dan ia sangat gembira saat kematian itu datang. Maksudnya kalau dia rasa macam dah nak mati, Allahu Rabbi, semakin gembira. Itu ciri yang arifin. Arifin kita ni kalau nak mati jadi sedih. Kalau kita lahir, anak-anak, kalau budak yang baru lahir, budak itu menangis. Mak ayah semua gembira, seronok kan. Tapi ketika kita mati, orang pula menangis. Jadi kita pastikan ketika kita mati, kita gembira. Orang menangis, kita perlu gembira. Kita angkat dia, kita berada pada martabat arifin, supaya waktu kematian itu datang dia saat yang mengembirakan, bukan takut untuk mati, tetapi waktu yang ditunggu, dan kematian itu boleh membawa kegembiraan kepada kita, kata. Sebab dengan begitu ia boleh meninggalkan dunia, tempat tinggal orang-orang yang derhaka, untuk kemudian berada di hadirat Tuhan semesta. Ini seperti yang diriwayatkan tentang Huzaifah. Kita mau Ghazali, dia kata, sebab dengan begitu ia boleh meninggalkan dunia, tempat tinggal orang-orang yang derhaka. Dunia ini adalah tempat ujian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyebutkan, aku tidak ciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk beribadat kepada aku, kata Allah. So main point manusia, kita ni dicipta untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dicipta untuk Allah, untuk diuji, untuk dites. Kita lepas tak ujian itu. Macam tuan-tuan lah, bila kita register masuk universiti, ataupun kita register untuk sekolah menengah, form 1 ataupun form 5, bila kita masuk register dekat satu tempat, satu pusat pengajian, sebenarnya kita akan diuji pada semester yang akhir untuk final exam. So bila kita masuk tu, kita dah bersedia. Tujuan kita masuk tu untuk apa? Untuk belajar, kita kena test SPM ke, degree ke, apa-apa bidang yang kita ambil, untuk kita diuji. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita ini untuk kita diuji. Kalau kita lepas ujian itu, maksudnya kita berjaya. Kalau kita tak lepas ujian itu, kita lah golongan yang gagal. Benda sesuatu tu perlu uji. Bila ada ujian Allah ni, barulah Allah itu sifatnya adil. Kalau Allah Ta'ala tak uji, dia tak adil, dia bagi semua sama. Sebab dekat dunia ni macam-macam benda boleh berlaku. Orang jahat ada, orang baik, bunuh orang, rogol orang, rompak, semua kejahatan boleh buat, tipu, rasuah, semua benda boleh buat. Maka keadilan itu akan dikira di akhirat. Semua kita perlu letakkan diri kita on track sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi selagi mana kita berada on track, insya-Allah kita berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata sini, dunia ni tempat orang yang derhaka. Banyak memang tempat di ujian. Kalau tuan-tuan, kalau kita tengok orang cipta kereta sekalipun, kereta BMW ke, Merc ke, apa-apa kereta lah, kereta tu sebelum dia bagi orang pakai, dia kena test dulu, test drive kan, kena test dulu, bawa jalan sana jalan sini betul, suspension cukup sifat semua, baru boleh bagi orang pakai, baru kekuatan itu bagus. Kalau kapal terbang tu orang cipta, dia dah kena jalan dah berapa jam, semua dia dah kira dah semua spek-spek tu. Kalau engineer ni dia tahulah. Maksudnya untuk orang boleh pakai, baru benda tu dinilai dengan baik.
Kalau kita cipta je terus pakai, kita pun tak berani nak bawa. Tiba tuan-tuan, saya buat kapal terbang, siapa nak naik, jom kita pergi umrah. Ajak semua ahli jemaah Surah Ibadur Rahman. Saya kata saya baru buat kapal terbang, boleh naik 200 orang, jom siapa nak ikut, jom minggu ni. Berani naik kapal terbang buat sendiri, tak berani kan. Begitulah Allah SWT bila dia nak uji itu, dia ada spek-spek yang diuji, dan selepas manusia diuji barulah boleh dinilai kedudukan yang berbeza. Kemudian Imam Al-Ghazali dibawakan sini. Ini seperti yang diriwayatkan tentang Huzaifah. Jadi Huzaifah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawakan riwayat ni, kita kata Huzaifah ni Huzaifah Ibn Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup sifatnya tawaduk. Huzaifah Ibn Yaman, dia rapat dengan Nabi, sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bawakan sini? Dia kata menjelang kematiannya, menjelang kematian Huzaifah Ibn Yaman, dia kata Huzaifah Al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sihat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolonglah mudahkanlah kematianku supaya aku dapat segera bertemu denganmu. Ini sifat akhlak yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi Imam Ghazali dibawakan bagaimana Huzaifah Ibn Yaman sebelum dia mati, ini yang dia ucapkan. Dia kata sang kekasih datang kepada orang yang apa. Dia Huzaifah Ibn Yaman ni dia bukan orang yang kaya, orang yang dia biasa-biasa je. Jadi dia kata maksudnya Tuhan dah nak datang pada dia, sedangkan dia ni orang yang apa, yang tak ada apa-apa. Dia kata nothing, dia kata. Nothing di sini sama ada dari sudut harta ataupun dia merasakan apa dari sudut amalan, tapi dia kata dia ni orang yang nothing lah, orang yang biasa, layman biasa, dia kata. Dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat itu. Maksudnya tak untung sekiranya orang yang menyesal baru nak bertemu dengan Allah tu, nak mati tu baru nak menyesal. Itu benda saja. Azan ya.
La ilaha illallah. Muslimin, muslimat, hadirin hadirin kasih sekalian. Kita habiskan perenggan ini sikit lagi bawah ni. Okey. Jadi diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, Huzaifah Ibn Yaman apabila dia nak mati, jadi dia mengucapkan sang kekasih datang kepada orang yang apa-apa. Maksudnya dia tak ada apa-apa, dia orang yang biasa, layman biasa. Dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Kata Huzaifah Ibn Yaman, kalaulah dah nak mati ni baru nak menyesal, maka memang tak untung, memang sangat rugi, tak ada nilainya. Dan nak mati ni baru nak bertaubat, dan nak mati ni baru nak kenal diri, dan nak mati ni baru nak minta ampun dengan orang, dan nak mati ni baru nak tinggalkan dunia. Maka kata Huzaifah Ibn Yaman, ketika itu tak payah dah. Dia kata tidak beruntung, tak ada masa lah sebenarnya kalau dah nak mati, dia kata. Kemudian ya Allah, di mana dia berdoa, ya Allah, jika engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya. Sifat Huzaifah Ibn Yaman, sebab dia ni orang yang hafal dengan Nabi, kehidupan dia tu diserahkan seluruhnya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni ada beberapa sifat yang ada pada Huzaifah Ibn Yaman. Satu, kata Nabi SAW, dia ni pintar. Kedua, Huzaifah Ibn Yaman ni seorang yang cepat faham. Nabi cakap je dia dapat tangkap. Bukan dapat tangkap makna yang tersirat, dia dapat tangkap makna yang tersurat. Cepat dia tangkap. Kemudian Huzaifah Ibn Yaman ni juga, dia merupakan seorang yang sangat dipercayai untuk menyimpan rahsia. Sebab itu Huzaifah Ibn Yaman ni terkenal sebagai sahibu sirrin Nabi SAW. Nabi SAW kalau ada rahsia-rahsia, dia akan serahkan pada Huzaifah Ibn Yaman. Huzaifah Ibn Yaman ni dia boleh simpan rahsia, dia menjaga dengan baik. Dan Nabi SAW pernah sebut kepada Huzaifah Ibn Yaman ni nama-nama senarai, list nama orang munafik dekat Madinah. Huzaifah Ibn Yaman ni lebih yang ada pada dia. Nabi tak bagi pada orang lain, cerita pada Huzaifah Ibn Yaman aja. Dan sahabat tanya, dia tak nak cerita. Sampai Nabi wafat, zaman Abu Bakar, zaman Umar Al-Khattab, Umar dia tanya pada Huzaifah, ada tak dalam kalangan anggota, orang kata kabinet lah situ, kabinet aku ni, dia tanya kepada Huzaifah, ada munafik lah? Kata Huzaifah, dia kata ada. Cerita kat aku siapa dia kata. Kemudian, tapi Huzaifah ni dia menyimpan rahsia Nabi. Dia kata dia tak nak beritahu, tapi dia kata ada seorang munafik, dia kata. Jadi nama Umar Al-Khattab, Umar ni yang cerita lah, dia jenis kaki pancung orang kan, dia cari sampai lubang cacing, dia dapat, dia pecat satu orang tu. Memang itulah dia munafik. Dan Umar Al-Khattab, kalau ada orang mati zaman Umar, ada siapa-siapa mati, Umar dia akan tunggu dulu, Huzaifah pergi tak semayang. Huzaifah pergi semayang, baru dia pergi semayang. Kalau Huzaifah tak pergi semayang, dia tak pergi. Sebab dia tahu orang tu munafik. Sebab Huzaifah Ibn Yaman, dia sirrun Nabi, dia kenal yang mana munafik dan juga yang mana beriman dengan Nabi SAW. Sebab zaman itu zaman adanya golongan yang munafik. Sahabatnya ramai ada beberapa golongan. Kafir itu satu, Yahudi kan. Yang Islam ni ada golongan yang munafik. Jadi Huzaifah Ibn Yaman dia kata, sifat yang ada pada dia ni ada 3. Dia kata, engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya. Dia suka daripada kaya, dia miskin. Dia kata, sakit lebih aku sukai daripada sihat. Kalau sakit itu lebih dia suka daripada sihat. Itu sifat yang ada pada yang kedua. Dan yang ketiga, dan mati lebih aku sukai daripada hidup. Huzaifah bin Yaman, dia prinsip hidup dia.
kita ni, kita boleh hamba, boleh kita belajar. Ini yang diajar, yang dibina, syakhsiah individu yang dibina, yang dicanai, yang dibentuk oleh Nabi SAW. Kita ambil sebagai inspirasi. Kaya, miskin tu lebih bagus. Janganlah kita jadi orang miskin pula. Kaya tu bagus. Dia maksudnya kita menggunakan harta itu bagaimana. Kemudian kalau sakit dengan sihat tu, kalau Huzaifah bin Yaman ni dia kata sakit tu dia lebih suka daripada sihat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau mati lebih aku sukai daripada hidup. Kalau ada peluang untuk mati dengan hidup, dia pilih mati. Ni Huzaifah bin Yaman tinggi. Ni martabat orang yang disebut sebagai arifin tadi. Kemudian ni sebelum dia nak mati ni, sebelum dia orang kata dah nazak kan, kemudian dia kata, ya Tuhan, dia kata, wahai Tuhan, tolonglah mudahkanlah kematianku supaya aku dapat segera bertemu denganmu ya Allah. Jadi dah masa itu dia redha betul-betul dengan Allah, golongan arifin. Dia dah cukup bersedia dengan amalannya, dengan perbuatannya, dengan segala bentuk yang ada sekeliling dia. Dia dah bina untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana keadaan yang cukup baik. Dia kata dalam sebelum dia wafat tu, ayat dia yang terakhir, dia kata, kekasihmu sedang tiba dengan penuh kerinduan. Kekasihmu, kekasih engkau ya Allah, kekasihmu aku ni, dia kata, kekasihmu sedang datang, tiba kepada engkau ya Allah dengan penuh kerinduan. Ni ciri golongan arifin, dia boleh sebut perkataan itu. Jadi kita perlu bina. Jangan kita yang pertama, golongan pertama yang tenggelam tadi, golongan yang kedua taubat, itulah golongan kita angkat, perbaiki taubat. Kemudian kita boleh masuk kepada golongan al-arifin sampai suasana kita nak mati nanti, kita boleh bina ayat-ayat begini untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Ayat tu kita boleh bina, ada keyakinan untuk kita cakap begitu. InsyaAllah tuan-tuan mulia. Jadi saya rasa setakat itu untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung pada berdepan dengan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.